Selamat datang. Kita tunggu lagi beberapa orang baru saya start. Saya nak komen sekejap. Kak Lila tanya pasal counter sekejap. WZ1. Dia macam awal betul kan 9.24. Kita boleh discuss counter dulu ke sekejap kan. Okay. Assalamualaikum. Sementara tu saya live dekat Facebook dulu. Saya connect dekat Facebook dulu. Baru kita start lah. Ada 5 minit lagi. Mungkin sempat kot kalau nak discuss 1-2 counter kan. Tapi takut rushing pula. Nanti saya jawab. Nak update indie bagi power lagi ke tak dok? Lagi ke dok? Buat masa ni saya belum ada cadangan nak update indie tu sebab yang mana ada pun dah okey dah sebenarnya. Cuma yang paling penting sekarang adalah nak bagi penjelasan je. Nak bagi faham betul-betul cara guna. That's why saya selalu buat discussion untuk group di indikator tu kan. So kalau siapa-siapa yang terlepas diskusi dalam Zoom meeting group indicators tu boleh tengok balik sebab saya ada simpan juga tu rekod semua. Okay, selamat datang semua. Ahli-ahli group, selamat datang semua rakan-rakan di Facebook. Kejap lagi baru kita start properly.
So sementara nak tunggu semua join, saya nak komen berkenaan dengan indeks. Apa yang dah jadi ni, kita punya indeks ni kan. So saya buka dulu indeks. Kita tengok indeks dulu. Jam 9.30 baru kita start lah. Okay, sekejap saya share screen supaya semua boleh nampak. Okay. Sementara tu boleh nampak tak chart indeks? Yang ni saya buka indeks, saya buka yang daily dulu. Kalau tengok indeks yang daily, tuan-puan boleh nampak dia masih lagi berada dalam bearish punya pressure sebenarnya. Kalau tengok dia punya wave ni kan, dia punya wave ataupun kalau saya buat lukisan dia yang ni yang indikator yang FA2 ni yang terluikan tu kan, dia masih lagi di bawah daripada dia punya midline. Ini untuk kita punya indeks daily lah. Tapi yang lebih jelas lagi kalau tuan-puan nak tengok yang ni, RBB ni, indikator RBB ni, dia masih dalam warna merah. So untuk tengok pada pergerakan mata indeks tu sendiri, dia start dekat sini. Dia punya red zone tu kan. Dia punya red zone tu. So kalau ikut wave punya projection untuk indeks, okay, wave punya projection untuk indeks sepatutnya dia baru je start dia punya wave 1 ke bawah, 2 dan dia akan buat 3. Tapi tak semestinya betul lah kan, tak semestinya dia kena follow sebiji-sebiji macam tu. Cumanya sekiranya indeks follow betul pergerakan wave, dia memang akan pergi bawah lagi. Okay. Cumanya kita boleh confirmkan sekiranya dia nak buat reversal ke atas ataupun dia nak meneruskan penurunan ke bawah berdasarkan indikator yang ada kat bawah ni. Yang indikator RBB yang bawah ni dia masih lagi menunjukkan yang masih lagi dalam bearish pressure. Tapi FA2 ni dah ada histogram yang warna putih tu kan, dah mula ada bullish sikit. Cuma ke atas ni dah ada segitiga merah tu. Okay, dah ada segitiga merah tu yang menunjukkan dia masih lagi nak meneruskan dia punya bearish pressure. So saya berpendapat bahawa kita punya indeks belum lagi strong berdasarkan pergerakan harga ni lah, berdasarkan teknik analisis yang ini. Walaupun dah ada entry signal tapi dia macam lebih kepada fake entry lah, dia bukanlah yang strong betul-betul entry signal kat situ. So saya expect dia akan buat wave 3 dan wave 5 lagi ke bawah, macam tu. Okay. Tadi Kak Lila tanya WZ1 kan. Kejap saya kena kita belum start lagi tau. Kejap lagi saya start. Sementara tunggu ramai-ramai. Kalau tengok WZ1, saya nampak dia masih lagi dalam sideway. Lepas dia dah habis dia punya strong bullish zone hari tu, dah ada exit signal. Lepas tu dia sambung je dia punya sideway. So selagi mana dia tak habis sideway ni masih selamat lah. Once dia dah break dia punya area accumulation tu, baru dia akan buat markup phase. Tapi itulah ambil masa lah kan, ambil masa sikit lah. Cuma dia akan dindong-dindong lah, dia akan menguji kesabaran. Kalau tengok weekly, okay, weekly dah ada green zone. Okay, dia dah ada green zone. Cuma kalau tengok lagi besar, dia tak menarik sebenarnya. So major downtrend kan, major downtrend. Hopefully dia akan break lah dia punya major downtrend ni. Okay. Kalau saya buat wave dia, let's say kita ambil dari sini 1, 2, dia akan buat 3 lah. Okay, 3 mungkin lagi tinggi, 4 dan 5 macam tu. Itu dia punya projection. Okay, so selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start properly kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Sepatutnya saya nak buat semalam tapi rasa macam penat pula kan. So saya buat malam ni dan insya-Allah besok malam saya nak sambung sesi M+ platform familiarization sebab dah lama dah tak buat yang M+ platform familiarization. Sebenarnya ada sebab saya tak buat tu, sebab
saya dah habis dah topik yang saya nak cover tentang M+ punya platform. So saya rasa macam berkenaan dengan topik M+ platform familiarization. Saya cuba buka dekat YouTube. Kita dah ada berapa topik sebenarnya. YouTube Studio. Saya nak tengok yang familiarization sahaja. Familiarization dah sampai 8. Okay, dah sampai 8 topik yang berkenaan dengan kupasan terhadap platform M+ sahaja. So kalau sekiranya tuan-puan terlepas sesi diskusi tentang M+ platform familiarization, tuan-puan boleh tengok balik daripada episod 1 lah kan. Episod 1 yang M+ platform familiarization ni. Sebab dia bila kita bercakap tentang satu benda kan, benda tu dia static, macam platform M+ ni dia agak static sebab function dia tak akan bertambah dah kan. So bila kita dah kupas satu persatu function dia, habis dah lah. So, tak ada benda dah lah kita nak kupas. Dia berbeza daripada kita buat kajian counter. Kalau kajian counter ni, every counter, sebab dia every day dia akan ada new candle, new movement. So dia bersifat dynamic. So bila dia bersifat dynamic, kita akan sentiasa ada fresh idea untuk kupas dan sebagainya. Itu yang perbezaan dia lah kan. Kalau macam topik-topik diskusi ilmu saham yang saya buat yang seminggu sekali ni, saya dah decide dah dia punya tajuk-tajuk dia ada lebih kurang dalam 30 tajuk. So tajuk pada malam ni kajian asas technical analysis. Apa tu tajuk dia, saya dah tulis kat sini. Kajian asas technical analysis saham. Kajian asas technical analysis saham. Itu dia punya tajuk pada malam ni. So sebelum kita masuk tajuk tu, sebelum saya lupa, suara okey tak? Suara okey tak? Gambar boleh dengar tak? Boleh komen sikit ahli-ahli group. Kan nanti kan ada yang tak dengar pula. Suara okey? Gambar okey? Kalau okey boleh komen sikit. Lepas tu saya nak share yang link ni, yang sila join FB Meet FB Live. Saya nak share dekat ni, dekat sini grup-grup ni. At least tak ada yang terlepas lah. Okey. Suara okey, suara okey, alhamdulillah boleh dengar. Okey, so tajuk pada malam ni dia bukanlah tajuk yang berat sebenarnya, sebab saya expect siapa-siapa yang mula terjebak, nak cakap terjebak tu macam ayat tu agak kasar juga. Siapa-siapa yang mula berkecimpung ataupun mula berkenalan dengan dunia saham, so antara perkara yang paling asas yang dia akan belajar adalah dua perkara lah. Satu berkenaan dengan kajian fundamental, dan yang kedua berkenaan dengan kajian teknikal. Okey, kajian teknikal. So kajian teknikal ni adalah satu daripada cabang yang paling asas yang digunakan oleh ramai traders. So ada orang cakap kajian teknikal ni dia adalah untuk kita menjawab soalan daripada 3W tu. Kita nak jawab soalan what to buy, when to buy dan when to sell. So kalau kita dapat jawab 3 benda tu, untuk lebih tepat what to buy, when to sell tu, kita boleh gunakan technical analysis untuk menjawab persoalan tersebut. Okay. So apa itu technical analysis? Okay, secara umumnya technical analysis ni adalah kajian terhadap dua perkara lah. Okay. Kajian terhadap dua perkara. Saya tulis kat sini lah. Technical analysis. Saham. Dia tak kisah sebenarnya. Tak kisah sama ada perkara yang kita kaji tu adalah saham ataupun forex ataupun komoditi ataupun futures kan. Dia tak kisah asalkan dia melibatkan pergerakan harga, ataupun ada unsur-unsur yang melibatkan chart lah kan. Unsur yang melibatkan chart, dan benda tu boleh dikaji. So even forex sendiri pun kadang ada volume, cuma orang tak pakai sangat kan. Komoditi pun ada volume, futures pun ada volume, tapi yang paling ditekankan biasanya dalam saham lah kan, saham. So
technical analysis ni adalah kajian terhadap apa ni dipanggil psychological, emotional behavior of the pelabur-pelabur, kita panggil apa investors lah secara keseluruhannya. Okay, so kita bukan setakat nak tengok pergerakan harga dan volume semata-mata. Dia lebih kepada kita nak kaji behavior ataupun sentimen, emosi lah kan. Dia lebih kepada emosi lah. Kita nak kaji emosi pasaran ya. Dan emosi ni sebenarnya datang daripada investor lah, kita lah, sama ada kita as a retailer ataupun kita as a fund manager ataupun institution. Let's say kan, mana tahu kan one day kita jadi satu company besar yang menjadi salah satu daripada jerum kat dalam pasaran kan. So ramai dah ni, ahli-ahli group pun dah ramai. Untuk ahli-ahli group yang dah follow kita punya discussion daripada awal, yang apa ni semua silibus-silibus tu, dia diskusi malam ni hanya sebagai refreshment lah kan, just revision je lah. Kalau macam tuan-puan yang baru follow kita punya live pada malam ni, benda ni mungkin agak baru, tapi kalau dah tahu sikit-sikit tu agak je dia sebagai revision. Okay, agak je dia sebagai revision. Okay, so dua perkara utama yang nak dikaji dekat menggunakan technical analysis ni adalah aspek harga dan volume. Okay, kita ada dua tonggak benda yang kita nak kaji menggunakan technical analysis ni adalah price and volume. Okay, price and volume. Setengah orang memang tak tengok sangat volume, tapi walaupun ada orang tak tengok sangat volume, dia still relevant sebab volume akan mengesahkan pergerakan price. Okay, macam kalau let's say tuan-puan memang dah expert dalam kajian wave, kadang-kadang volume tu tak berapa mainkan peranan sangat sebab wave tu dia naturally dia akan bergerak dengan sendirinya. Ada volume tak ada volume pun dia still akan gerak juga. Tapi untuk kita lebih jelas, kita nak dapat confirmation tu, kita punya kajian untuk kita buat decision tu, still kita kena consider juga aspek volume lah. Okay, so untuk sesuatu technical analysis tu valid, okay, untuk sesuatu technical analysis ni valid, kita kena percaya dan yakin kepada dia punya tiga tonggak, saya panggil tonggak lah kalau bahasa Melayu kan, ataupun asas kepada kajian teknikal. Okay, siapa boleh teka? Ini benda asas je ni. Dia ada tiga, dia panggil basic tenet lah kan, bahasa English dia basic tenet ataupun basic law of technical analysis. Perkara pertama, okay, kalau tuan-puan masih ingat, ya ahli-ahli group, kalau siapa-siapa yang masih ingat, kita kena confident pula, kita kena yakin dan betul-betul percaya terhadap tiga benda ni, baru kita dapat buat kajian technical analysis dengan yakin. Pertama sekali, kita kena faham betul-betul istilah price move in trend. Ni. Ini dalam buku John J. Murphy ni memang ada sebut di bab-bab yang awal-awal lagi. Kalau tuan-puan buka buku John J. Murphy kan, J. Murphy tu, first kita kena faham harga bergerak dalam trend. Nanti saya kupas sedikit lah lepas ni. Okay. Saya buat macam ni. Saya ingat saya kena buat bulatan lah, dia nampak senang sikit. Saya buat balik. Okay, saya buat balik. Kajian teknikal. Technical analysis. So yang pertama, dia punya tiga rukun technical analysis. Ini yang kita kena faham betul-betul. And then yang kedua, aspek harga. Aspek yang pertama iaitu price ataupun harga. Dan aspek yang kedua adalah, saya tak perlu letak nombor lah, saya just letak macam tu je, dia punya volume. Volume lah. Volume istilah kalau bahasa English dia pun volume juga, bahasa Melayu dia pun volume juga. Okay, tu dah ada jawapan dah. Banyak dah kan. Okay, so tiga rukun. Saya masukkan dia punya anak panah ni supaya dia tak
tak mengelirukan. Okay, kadang-kadang mungkin ada orang tanya kan, kenapa tak buat slide tu siap-siap? Dia kalau kita buat slide tu siap-siap, dia tak membantu saya punya otak saya tak berjalan. kalau kalau slide tu dah siap kan, macam saya punya otak tu jadi lembab sikit. So better kita sambil-sambil saya explain, sambil-sambil tu saya buat slide. Tu dia lebih menarik macam tu. Sebab benda tu nampak bergerak apa semua kan. Anytime kita boleh komen. Okay. So rukun yang pertama adalah price move in trend. Okay. Ataupun bahasa Melayu dia adalah harga bergerak dalam trend lah. Trend ni ada dalam arah. Okay. Arah tertentu. Payah pula nak nak tafsir pula dia, nak terjemahkan istilah trend tu kan. Okey, yang tu yang pertama. Kenapa anak panah dia ni macam pening. Okey, yang kedua, yang ni saya kena letak satu. Yang kedua, dah rakan-rakan dekat Facebook dah tolong jawab. Okey, history repeat itself. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu adalah sejarah akan berulang kembali. Then yang ketiga, ini saya cerita bab yang asas je dulu. Okay. Untuk pergi lebih detail dan sebagainya tu kena bab lain lah. Once kita dah faham asas, baru kita boleh bertapak dengan lebih kukuh. Kalau siapa-siapa ada baca saya punya buku Pejam Celik Saham tu kan, saya punya e-book tu, Pejam Celik Saham tu, saya ada cerita berkenaan dengan piramid. Kenapa piramid boleh bertahan selama beribu-ribu tahun? Dikatakan dah sampai 4-5 ribu tahun kan? Kerana asas binaan dia tu kukuh. Kalau kita tengok asas dia binaan piramid tu kan, asas tu, dia punya foundation tu amat kukuh. So dia tak roboh. Kita tak tahu dah sepanjang sejarah dunia ni dah berapa kali gempa bumi dan sebagainya, mana kita tahu kan. So tapi dia masih lagi tegak berdiri sampai ke hari ni. Okay. Market action, discount, everything. Okay. Everything salah ni kejap ni. Discount pun salah, everything pun. Ni yang bagus ni kalau PowerPoint ni kan dia ada word suggestion. Apa yang berlaku di luar pasaran tersedia dipaparkan dalam chart. Chart lah mudah. So itu saya dah buat ayat sendiri. So maksudnya market action discount everything ni maksudnya apa sahaja yang berlaku di luar daripada chart, dia akan kelihatan pada chart. So basically, technical analysis ni adalah kajian terhadap pergerakan harga menggunakan carta. Okay, menggunakan chart lah yang kita panggil sebagai macam-macam lah kan. Ada ticker chart lah, ada candlestick chart lah, ada Heikin-Ashi chart lah, ada Renko, ada selain daripada Renko kita ada apa lagi 3 step, apa lagi Kagi, banyak. Okay. Untuk chart ni dia ada macam-macam jenis chart. Tapi yang biasa kita akan gunakan dua je lah. Sama ada kita akan gunakan line chart ataupun kita akan gunakan candlestick chart. Itu nanti kalau untuk lebih jelas lah. Okay. So apa yang kita nak tengok daripada pergerakan harga dan volume ni sebenarnya ada banyak perkara yang kita kena faham. Okay. So sebelum saya pergi kepada chart, saya nak explain dulu 3 benda ni. Price move in trend ni saya kena sesarkan dia ke tepi sikit, nak bagi ada ruang sikit. Okay, price move in trend ni maksudnya harga dia bukan bergerak macam kalau dia naik, lepas tu dia turun macam tu kan. Dia tak. Harga akan bergerak dalam trend, maksudnya apabila dia berada dalam fasa uptrend, dia akan bergerak sehinggalah
habis dia punya fasa uptrend. Macam tu. So fasa tu sebenarnya akan terlibat dengan masa. Maksudnya nak habis satu-satu fasa tu dia ada berapa tempoh ataupun duration untuk dia berlaku. Untuk lebih jelas dia macam ni. Mungkin ramai yang tak perasan lah. Mungkin lah kan, mana saya tahu kan. Let's say kita tengok. Kalau saya memang lebih suka gunakan wave. Okay. Saya lebih suka gunakan wave untuk buat kajian. Tapi wave tu dia dah advance dah. Okay, dia dah advance dah. Sebagai contoh. Kita ambil contoh macam ni. Saya ambil contoh Geritech lah. Okay. Saya ambil contoh Geritech. Sebab kalau nak buat kajian teknikal analisis ni dia memang tak boleh lari daripada chart. Inilah kita punya chart kan. Sebagai contoh, kita nampak saya buat dia punya channel. Okay? Saya buat dia punya channel. Kita nampak Geritech ni dia bergerak dalam uptrend. Ini fasa dipanggil uptrend kan. So dia punya channel masih uptrend. Ini saya buka yang weekly punya chart. So apabila dah tamat dia punya fasa, okay, apabila tamat dia punya satu-satu fasa uptrend, dia akan buat fasa baru iaitu correction lah, kita panggil correction, ataupun correction tu dia akan jadi downtrend lah kan, dia akan jadi downtrend. So dia akan habiskan dia punya downtrend. Bila dah habis dia punya downtrend, dia akan buat uptrend balik. So maksudnya harga memang akan bergerak macam tu. Uptrend, sideway, downtrend, sideway, uptrend, sideway, downtrend. Dia mesti kena ada fasa sideway tu. So kalau macam ni, saya tukar kepada daily. Mungkin chart ni tuan-puan nampak serabut sikit kan. Saya cuba kosongkan dulu. Kita just letak, saya just letak yang basic je. Okay? Saya just letak yang basic je dulu. Okay. Jangan saya tukar tema dia. Tema full color candle. Okay. Macam ni. So, untuk kita nampak sesuatu trend tu sentiasa berada dalam dia punya fasa trend dia tu kan, dia tak habis lagi dia punya fasa tu, macam mana cara paling senang? So cara paling senang kita buat satu garisan lah kan. Kalau nak lebih advance sikit kita buat channel, okay? Kita buat channel. Sebagai contoh macam Geritech. Kalau saya suka guna channel je, channel ni dia nampak lebih jelas macam tu. Kita buat satu channel. So selagi mana dia berada dalam channel tu, dia menunjukkan dia berada dalam trend semasa lah. Maksudnya bila trend tu akan habis, apabila trend tu break dia punya channel. Okay? Contohnya kita extend sikit channel tu ke depan. Macam ni. Dia dah break dia punya channel ke bawah. So maksudnya dia dah break lah, dia dah patah lah trend dia kan. Tapi channel ni macam sepatutnya channel ni dia sampai sini je. Okay, bila dia dah break channel tu ke atas, kita kena buat channel baru pula. Tapi setengah orang dia tak guna channel, setengah orang dia lebih suka gunakan trend line. Okay, trend line pun boleh juga. Okay, macam ni. So ni channel pertama, ni channel kedua. So dia dah break channel ni, maksudnya dia dah masuk, dia dah break lah, maksudnya trend itu dah habis. So bila trend tu dah habis, dia akan masuk trend yang baru, iaitu downtrend. Okay, macam tu. So kalau macam tuan-puan baru nak belajar-belajar, saya tak adalah suggest nak gunakan channel. Gunakan trend line pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, itu yang pertama. So kalau trend line ni, kita just tarik je garisan dia mana-mana bawah. Okay, contoh macam ni dari sini ke sini. Tarik je lah. Dia sepatutnya kena ada dua je pertemuan titik dia. Tak kisah sama ada nak guna body pun boleh, nak guna echo pun boleh. Tapi kalau nak lebih tepat, gunakan echo dia lah kan. Dari sini ke sini menunjukkan dia masih uptrend. So dia dah break. Tapi ini macam pelik sikit ni. Sini pun boleh juga. So trend line ni boleh je nak tambah banyak-banyak macam tu. Asalkan kita dapatkan trend tu dan dia menunjukkan trend tu masih menaik. So kita tahulah dia masih trend menaik. So macam ni kan, dia dah break dia punya trend line tu. So break trend line tu kita anggap dia sebagai perubahan trend. Okay, maksudnya dia dah mula jadi downtrend macam tu. So kita ada uptrend, kita ada downtrend dan kita ada sideway. So bila masa sideway, kalau tengok macam Geritech ni dia tak ada sideway sangat, dia masih lagi dalam fasa uptrend yang kuat. Cumanya dia dah habis lah dekat sini kan. Ini kalau kita tengok naked chart ni,
Okay, saya buat satu lagi untuk dapatkan lebih gambar yang lebih jelas. Ini yang gritted. So, dia dah mula nak break. So, ini adalah tanda-tanda yang dah berlaku kelemahan lah. Maksudnya momentum dah mula hilang kat situ. So, kalau gritted ni kalau tuan-puan baru je nak mula entry, tu dah ada risiko yang tinggi lah kat situ. Sebab harga pun dah tinggi kan. Okay. Sebenarnya nak explain ni sebenarnya price move in trend ni kan. So, price move in trend ni dia ada 3. So, yang pertama sekali adalah uptrend. Uptrend ni ataupun arah menaik. Tadi dia punya explanation, sepatutnya saya tak jam kat situ terus. Yang kedua dia ada downtrend dan yang ketiga dia ada sideway. Sideway adalah fasa di mana dia tak undecided sama ada dia nak naik ke dia nak turun pun kita tak tahu. So, normally sideway ni adalah fasa di mana sedang berlakunya accumulation lah. Okay. Kalau tuan-puan tak tahu apa maksud accumulation, kena belajar. Okay. Dalam grup memang saya dah ajar detail lah dalam tajuk video volume price analysis. Memang kita dah ajar. So, secara mudahnya, uptrend ni selagi mana harga bergerak di atas daripada trend line yang kita lukis. Okay. Selagi mana dia bergerak di atas daripada trend line yang kita lukis, so dia consider uptrend lah. Okay. And then trend line ni dia tak semestinya rigid. Dia tak perlu rigid sangat. Kalau macam saya buat tadi kan, trend line dekat situ. Tapi kalau tarik macam dah tak logik dah. So kita boleh buat yang lain pula trend line. So trend line ni dia tak rigid. Okay. So kita boleh adjust selagi mana trend line tu betul lah. Okay. Dan kalau boleh trend line dia jangan kita break body candle. Kalau macam ni dah break body candle ni maksudnya dia dah break ke bawah lah macam tu. Okay. Kalau uptrend, kalau tuan-puan nak lukis, kalau siapa-siapa yang masih baru, kita lukis dekat bawah candle untuk uptrend. Kalau fasa downtrend baru kita lukis dekat bawah candle. So kalau nak tengok yang downtrend yang skema punya, kita tengok Asia lah. Okay. Asia ni downtrend yang agak skema. So itulah. Janganlah beli lagi kan. Tunggu dia masuk uptrend dulu. Kalau kita tengok Asia ni macam tu. So masih lagi strong downtrend lah kalau kita tengok macam tu kan. Strong downtrend. So bila dia nak break dia punya strong downtrend tu, dia kena sideways, break ke atas. Barulah dia akan jadi uptrend balik. So untuk sideway biasanya dia adalah fasa di mana berlakunya temporary accumulation ataupun long term accumulation phase. Yang orang panggil apa? Ada rakan tulis dekat Facebook kangaroo. Kangaroo tu sebenarnya tak ada pun dalam istilah teknik analisis. Dia adalah sideway lah kan. Dia adalah sideway lah. Okay. Macam tu. Contoh kan macam downtrend, dia kena sideway dulu, lepas tu dia naik sikit. Lepas tu dia sambung downtrend, sideway lagi, naik sikit. Lepas tu naik sikit, lepas tu dia downtrend balik, sideway lagi. Macam tu. So tujuan sideway ni sebenarnya untuk kumpul kekuatan. Okay, untuk kumpul kekuatan sebelum dia buat rebound sekejap. Ada orang berminat. Belum. Dia belum bagi jawapan lagi. Aku suruh. Okay. Saya dah mute. Minta maaf rakan-rakan yang dekat Zoom. Pastikan mikrofon anda mute dulu supaya tak mengganggu rakan yang lain. Okay. So, ini adalah perkara pertama yang kita kena faham lah tentang kajian teknik analisis. First, harga bergerak dalam trend. So dia ada 3 je trend, sama ada uptrend, downtrend dengan sideway. So once kita dah faham apa tu uptrend, automatic kita faham dah apa itu downtrend kan. Kalau downtrend dia punya garisan dia kita kena lukis dekat bahagian atas daripada candle. Kalau uptrend kita kena lukis bawah daripada candle untuk lebih jelas. Tapi kalau sekiranya tuan-puan nak lebih jelas, gunakan channel. Channel kalau dekat trending view ni dia dah bagi dah sebenarnya. Dia dah bagi siap-siap, so pakai je lah. Rugi pula kalau tak pakai. Macam tu. So selagi mana harga berada dalam trend, dalam channel tu, kita tahu dah lah. Maksudnya dia masih lagi meneruskan penurunan dan sebagainya macam tu kan. Okay. ada tanya counter pula. Malam ni sebenarnya tak adalah nak discuss counter kan. Malam ni saya just nak bagi tahu basic je. So itu secara basicnya dia macam tu.
kita just tengok dia punya trend secara generally. Ke mana dia nak pergi, sama ada dia nak pergi uptrend ataupun dia nak pergi downtrend. Okay, cuba tuan-puan tengok top glove lah. Okay, cuba tengok top glove. Top glove ni agak famous sekarang kan. Okay, daripada dia start apa ni, yang mula-mula COVID tu kan, bulan March macam tu kan. Kita tengok, kita buat dia punya channel dia. Kita buat channel dia. Tu. So dia upward channel menaik. Pup, harga break channel tu menaik. So dia dengan momentum yang kuat, dia masih meneruskan dia punya channel menaik dia macam tu. So apa yang berlaku sekarang, okay, dia dah break dia punya channel ke bawah. Okay, dia dah break dia punya channel ke bawah. So kalau tuan-puan nampak ni sekarang, apa yang berlaku adalah kalau kita buat channel ke bawah, dia nampak seolah-olah dia sedang berada dalam channel menurun. Okay, nampaklah kan, dia walaupun kita tak nampak dengan begitu clear, tapi at least dia bagi gambaran kasar yang dia masih dia dah mula channel menurun. Okay, so kalau dalam keadaan begini, apa kita perlu buat? Fasten your seat belt lah. Okay, hati-hatilah macam tu. Okay, itu berkenaan dengan trend. Tapi kalau sekiranya tuan-puan dah faham berkenaan dengan trend ni, sebenarnya ada dua perkara lagi yang saya nak tambah. Dua perkara ni memang saya memang tekankan untuk ahli-ahli grup faham sebenarnya. Selain daripada harga bergerak dalam trend, harga bergerak dalam dalam pergerakan yang kita panggil sebagai zigzag. Okay, ni ramai orang, walaupun benda ni common, orang dah tahu dah sebenarnya. Cumanya orang selalu terlupa benda ni. Okay. Kenapa saya nak tekankan benda ni? Sebab sebagai contoh kan, ini contoh ni. Contoh, saya nak bagi contoh yang amat relevan sekali. Saya nak bagi contoh indeks. Okay, saya nak bagi contoh indeks. Kita buka indeks sekejap. Sekejap, saya kena delete dulu yang ni. Buka indeks FBMKLCI. Saya nak buka indeks, kita buka weekly. Kita buka weekly index. Weekly tak cantik lah. Saya buka monthly lah macam ni. Okay. So ini adalah monthly. So cuba kita buat channel untuk indeks. So sekarang, okay, ini adalah channel untuk indeks dalam monthly. Harga juga bergerak dalam zigzag. Itulah yang saya sebut tadi tu kan. Harga bergerak dalam zigzag. So, adakah setiap kali harga drop, dia dah menunjukkan yang dia dah downtrend? Tak semestinya. Okay, tak semestinya. Sebab sifat harga, dia bergerak dalam trend. Tapi dalam dia bergerak dalam trend tu, dia ada pergerakan lain yang disebut sebagai zigzag movement. Okay, zigzag movement itulah yang membolehkan kita buat kajian technical analysis. Okay. Betul lah tu kan, yang naik tak semestinya di atas, yang menurun tak semestinya di bawah. Tapi itulah, harga memang naik turun. Kalau dia tak turun, dia tak boleh naik. Dia macam tu. Dia konsep ni sebenarnya, konsep harga naik turun ni, kalau tuan-puan, saya ingat saya dah share hari tu kan. Pernah dengar tak Albert Einstein cakap, if you look deeper into the nature, you will understand everything's better. Ini yang hari tu saya ingat saya dah share lah, ni quote ni kan, kata-kata Albert Einstein ni kan. Kalau kita tengok sesuatu, kalau kita tengok kepada alam semula jadi, okay, alam semula jadi secara mendalam, kita akan appreciate ataupun kita akan lebih memahami sesuatu perkara tersebut dengan lebih jelas. Sebagai contoh, pergerakan harga dekat pasaran kan, dia tak ubah seperti mana berlaku kitaran hujan. Okay? Kalau contoh dalam kitaran hujan, ini saya dah explain dah hari tu kan. Contoh macam ini adalah lautan, ini pantai, lepas tu ada bukit bukau macam tu kan. Ini sebagai awan lah kan, contoh awan, lepas tu ada pokok-pokok sikit lah. Pokok. Saya bukan artis, tak pandai sangat nak melukis-lukis ni. Ini pokok kelapa lah kan, lebih kurang. Okay, so
air laut ni, air laut ni dia akan sejat sebagai wap, kan, dia akan naik ke atas. Dia akan, wap air tu kan dia akan naik ke atas. So apabila wap-wap air ni naik ke atas, dia akan berkumpul menjadi awan. So apabila awan ni dah berat, kan, dia ditolak oleh angin yang bergerakkan awan tu, kan, dia akan turun sebagai hujan. Dia akan turun sebagai hujan. Contohnya bila dia hujan di satu tempat tu. So apabila hujan akan berlakunya sungai. So sungai ni kadang-kadang dia ada kolam, kan, dia ada takungan, dia macam ada kolam-kolam yang berlaku, kan. So dia adalah proses yang sama. Apabila berlaku accumulation, contohnya accumulation tu berlaku, kan, dia akan ada fasa markup. Fasa markup ni maksudnya harga akan naik lepas tu. Bila dah melepasi fasa markup, dia akan masuk ke fasa distribution. Lepas distribution, maksudnya harga dah turun, dah hujan, kan. So dia akan jadi downtrend lah, kan, dia akan jadi downtrend sekejap, and then dia akan masuk another accumulation phase yang baru. Another accumulation phase yang baru. So barulah dia akan naik balik sebagai a new phase. Dia punya cycle tu, dia punya kitaran dia tu macam tu. So apa yang Albert Einstein cakap, if you look deeper into the nature, you will understand everything better. So apa yang berlaku dekat alam semula jadi ni, kita boleh relate, walaupun relate dengan pasaran saham sekalipun, dia sama. Sebab manusia yang berada dalam pasaran saham, yang bergerakkan pasaran saham ni, kita ni manusia adalah a part of nature, sebahagian daripada alam semula jadi. So apabila kita faham kita ataupun manusia ataupun traders ataupun investors adalah a part of nature, kita kena faham satu lagi perkara yang kita panggil sebagai price move in natural behavior. Ni yang ramai orang tak tahu. That's why kalau tuan-puan buat kajian berkenaan dengan wave dan sebagainya, dia valid. Dia valid. Sebab price walaupun ada manipulation, ada sedikit dan sebagainya, end of the day price move naturally. Sebab terlampau banyak faktor yang menyebabkan harga tu bergerak, kan, sama ada retailer lah, institution lah sebagainya, kan, news yang keluar di luar sana, kan, perasaan greed and fear dan sebagainya, semua tu benda tu berkumpul, end of the day dia akan membentuk sifat semula jadi pergerakan harga. So untuk ahli-ahli group memang saya dah explain dah benda ni lebih detail lah sebenarnya. So price move in trend, dalam price move in trend tu dia ada juga dia punya sebahagian, bukan sebahagian, subject dia tu adalah price move in zigzag direction. And then selain daripada zigzag, dia bergerak naturally. Dia bergerak naturally. So kalau kita nampak, first, harga bergerak dalam trend. Inilah yang dikatakan trend. And then second, harga bergerak dalam zigzag direction. Zigzag. Dia ada dia punya zigzag tu. Dia ada dia punya zigzag direction. And then dia bergerak naturally. Yang dia bergerak naturally tu saya tak kupas lah kat sini. Yang tu saya kupas dalam group je lah. Yang tu kita pergi lebih detail lah. Itu berkenaan dengan perkara yang pertama, iaitu price move in trend. Yang kedua, history repeat itself. Apa maksud history repeat itself? Adalah sejarah pergerakan harga yang pernah berlaku sebelum ni dia akan repeat balik. Sebagai contoh, kan, sebelum ni dia dah buat dah pergerakan ni macam ni, contoh dah. Dia dah buat pergerakan macam tu, kan. So next time dia akan buat pattern yang sama. So untuk explanation berkenaan dengan history repeat itself ni sebenarnya, untuk lebih faham, tuan-puan kena faham satu konsep yang saya ingat tak ramai lah kot orang share benda ni, yang dipanggil sebagai fractal. Fractal ni saya tak ajarlah kat sini sebab benda ni dia konsep penting yang once tuan-puan faham je tentang fractal ni, insyaAllah maksudnya kita akan go another level lah, a deeper level. So kita lebih memahami market tu bergerak dengan lebih jelas, macam tu. Tapi saya tak explain lagi kat sini. Tapi benda ni memang saya dah memang kupas dengan very detail dalam group lah. Ahli-ahli group kalau tak tahu, kena tahu ni. Saya dah explain dah jelas.
Banyak kali sebenarnya saya explain tentang fractal ni kan dalam grup ni. Tapi saya just mention benda ni ada dan tuan-puan boleh cari sendirilah. Okay. Yang ketiga adalah market action discount everything. So benda ni common lah. Benda ni common. Maksud dia adalah apa sahaja yang berlaku dekat luar sana, sama ada news, sama ada kilang terbakar kan, kilang syarikat tu terbakar kan, tiba-tiba harga saham drop kan, ataupun syarikat dapat award, ataupun CEO letak jawatan, ataupun CEO baru dilantik, ataupun syarikat kena saman, apa lagi, anything, okay, anything yang berlaku dekat luar sana, dia dah memang automatically dia dah appear, dah muncul ataupun dah discounted oleh price. Okay, dia dah muncul lah dekat harga. Okay, dia dah muncul dah dekat harga. Contoh kan, ini bila ni? Yang masa general election hari tu. Bulan Mei. Kita tengok dekat sini. Bulan Mei ni kan. Masa general election yang ke-14 dekat sini, area sini lah kan. Area sini. Julai, Mei. Kat sini. So ini adalah general election yang ke-14. So nampak tak dia punya kesan terhadap pergerakan indeks tu. Sebab apabila berlakunya general election, pelabur asing dia memang tak suka uncertainty. Okay, biasanya pelabur asing dia nak kepada kestabilan politik. Bila politik stabil, ekonomi akan follow, ekonomi akan stabil. So dari pandangan mata pelabur asing, kestabilan politik tu akan datang dulu. Okay? Bila politik tak stabil, ekonomi susah nak stabil. Okay? Contoh macam sebelum ni, apabila pertukaran government kan. So kita punya bekas Menteri Kewangan buat statement yang menunjukkan yang negara kita berhutang banyak, negara kita ekonomi tak kukuh, benda-benda macam tu dia menyebabkan makin pelabur asing makin lari dan makin lari. Bukan sebab pelabur asing tak tahu sebenarnya ekonomi kita stabil sebenarnya. Cuma dia tak suka uncertainty. Okay, dia tak suka uncertainty. Kalau orang yang penting dalam negara boleh cakap macam tu, dia memang saya pun tak tahu nak cakap lah. Dia nak menunjukkan bahawa kita memang akan collapse lah. Maksudnya ekonomi Malaysia ekonomi akan collapse, akan adanya masalah. So macam mana orang nak berlabur dalam sesebuah negara yang ada masalah kan macam tu. And then kalau kita nampak yang terbaru, okay, the new kita punya minister kan, Ministry of Finance kan, kementerian yang baru, Menteri Kewangan yang baru, tak ada cakap pun berkenaan dengan kelemahan ekonomi. Semua yang positif walaupun negara kita dilanda COVID dan sebagainya kan. So benda tu menarik perhatian pelabur asing sebab bila politik stabil dan tak ada dari segi statement pun daripada orang yang sepatutnya buat statement tu pun kita nampak positif, dia automatik lah menarik pelabur asing datang. So pelabur asing ni ataupun kita sendiri kan, kita pun tak suka kepada uncertainty. Kalau benda tu dah nampak macam stabil, barulah kita rasa lega sikit. Macam sekarang makin naik turun kan. Itu uncertainty lah kan. So itu pun dah menyebabkan jantung kita dah dudak sebenarnya macam tu kan. Tapi yalah, harga memang macam tu. Dia kena drop dulu baru dia akan naik lagi tinggi macam tu. Okay. So kalau tengok kita punya indeks, masih lagi walaupun dia dah break sikit dia punya lower channel, tapi dia masuk balik. Okay, dia masuk balik, hopefully dia rebound, dia akan naik lagi tinggi lah. Kalau saya buat dia punya wave, kalau sekiranya dia boleh rebound tinggi, dia boleh rebound sampai sini, tak mustahil. Okay, tak mustahil dia boleh naik sampai situ ke nanti kan. Dia boleh naik lagi sampai situ ke, mana kita tahu kan. Tapi possibility tu ada. Provided political stability. Ada kestabilan politik, insyaAllah ekonomi will follow lah. Okay. And then negara kita ada banyak sumber sebenarnya. Tak adalah nak cakap pasal negara. Saya pun bukannya ahli finance kan. Bukan ahli dalam bidang ni, ekonomi. Tapi as a traders kita kena tahu jugalah sedikit. Okay. Itulah yang ketiga, market action discount everything. So kenapa kalau orang tanya saya lah kan, kenapa saya tak tengok sangat news? Sebab saya pegang yang ni lah, yang third rukun ni, technical analysis yang ketiga ni, saya pegang yang ni.
Kalau tuan puan nak follow news tak ada masalah, boleh je nak follow news. Tapi kalau sekiranya benda tu dah memang dah portray ataupun dah memang projected dekat chat, kalau kita tak tahu news pun tak ada masalah. Okay? Kalau kita tak tahu news pun tak ada masalah. Sebab chat tu bergerak lebih awal daripada news. Kalau contohnya, pernah tak tuan puan tengok QR quarter result, bila quarter result tu keluar positif, besoknya ataupun lusanya harga dah terjun dah. Okay? Tapi quarter result positif, kenapa? Soalannya kan, kenapa bila quarter result keluar harga dah mula terjun? Sebab insider dah tahu awal. Okay? Kalau sekiranya quarter result positif, sebelum quarter report tu keluar, insider dah siap-siap beli dah awal dah. Okay? Mungkin dalam 2-3 minggu dah bergerak, harga tu dah mula dah naik tinggi dah. Muncul je quarter report, tuan-puan baru baca, orang dah jual dah, kita baru nak beli. So tersangkutlah di puncak. Okay? Sometimes news tu sebenarnya adalah satu alat. Okay? News tu adalah satu alat yang digunakan oleh big player ataupun market player untuk pancing retailers. Macam tu. That's why jangan terlampau termakan sangat dengan news. Tapi janganlah tak tahu langsung kan. Kena tahu juga, kena follow. Tapi jangan terlampau termakan dengan news. Sebab itu kalau tuan-puan dengar istilah ni, dia agak relevan sebenarnya. Buy on rumors, okay, buy on rumors, sell on news. Kenapa? Sebab bila news dah muncul, bila good news yang nampaknya very good, too good, sebenarnya fund manager ke ataupun orang-orang jerung-jerung yang dah collect daripada bawah tu dah mula nak menjual dah lah. That's why dia buat news tu supaya retailer masuk. So kalau jerung nak jual, dia nak jual kat siapa? Takkan dia nak jual sama-sama jerung dia kan? Dia akan cari retailer lah untuk dilepaskan dia punya pegangan dia. So retailer ni sebagai satu tempat untuk dibuli lah. Macam tu lah kan, lebih kurang lah. So kita kan bilis-bilis je. Bilis-bilis ni tadah je apa yang jerung nak buat. Jerung nak jual, dekat situlah kita membeli beramai-ramai. That's why ramai yang sangkut lah. Okay. Tapi tak boleh juga nak cakap walaupun kita dah experience, kita tak ada pengalaman sangkut tu, tak juga. Sebab ini adalah jatuh bangun dalam pasaran saham. Okay? Semua orang akan mengalami perasaan tersangkut, perasaan cut loss, perasaan profit. Cumanya, adakah benda tersebut mematangkan kita dalam pasaran ataupun disebabkan oleh kita dah gagal sekali dua, kita dah give up. So tak boleh nak buat apalah. Okay? Pasaran ni dia tak kenal kita. Kita yang kena belajar untuk faham macam mana dia punya nature dia, macam mana cara kita nak react. Kita yang kena mempersiapkan diri kita. Okay? Especially dari segi ilmu lah kan. Kalau ilmu pun tak cukup lagi, memang peringkat awal ni kita akan menghadap loss je lah. Okay? Kadang-kadang orang sanggup cut loss beribu-ribu daripada masuk kelas. Kadang-kadang. Siapa ni? Saya pernah Winston Churchill ke siapa cakap, saya tak ingat lah. Tapi ayat dia menarik tau. Saya tak ingat siapa yang cakap ni. Seorang ternama jugalah. Dia cakap people rather die than think. Best kan ayat dia. Kadang-kadang manusia ni dia lebih rela mati daripada berfikir. Macam tu. Walaupun ayat dia macam simple, tapi itulah macam itulah kan. Sebagai contoh kan. Sebagai contoh yang cadangan yang cadangan Menteri Kasar kan, Menteri Alam Sekitar kan, supaya kita buat harvesting rainwater kan, harvesting rainwater, harvest air hujan. Air hujan ni sumber semula jadi yang kita dapat percuma, tak perlu bayar. Tapi some people ni dia rather die than think. Mereka tak nak fikir, tapi tak apalah, mati kehausan pun tak apa. Yang penting tak payah fikir. Mungkin lah kan, boleh pakai lah macam tu. Okay. Okay, so ini yang ketiga. And then selain daripada price and volume,
sebenarnya apa lagi benda yang kita nak kena kaji. Apa lagi benda yang nak kita kena kaji. Antara benda lain yang kita kena kaji selain daripada trend, selain daripada history PSF, market action ni, ini dia punya asas dia kan. So dekat bahagian price ni sebenarnya, volume ni tak banyak sangat benda yang kita nak kaji. So dekat bahagian price ni sebenarnya ada beberapa perkara yang tuan-puan kena tahu. Yang pertama sekali, selain daripada dia punya trend, kita kena tahu dekat mana berlakunya support and resistance. Ni istilah support and resistance ni dia sebenarnya kena detail ni. Ni saya akan explain nanti next topic. Saya tak ingat Winston Churchill ke siapa cakap. Nantilah boleh check balik tu. But some people rather die than think. Macam itulah, memang logik lah macam tu kan. Okay, selain daripada kita belajar support and resistance, tuan-puan kena belajar dipanggil apa tu? Price action. Okay. Price action ni adalah kita nak kaji relevant ataupun relationship, perhubungan di antara price dan volume. Dia macam ni. Yang ni kalau sekiranya tuan-puan pernah baca buku karangan Anna Collins, tajuk dia adalah Volume Price Analysis. Memang boleh download pun, sebenarnya ada je yang PDF yang free punya. Boleh cari. Saya tulis kat sini lah. Mungkin takut apa ni tuan-puan lupa kan. Buku tulisan Anna Collins. Betul ke ejak tu? Volume Price Analysis. Boleh cari buku ni dan boleh khatam lah baca. Dia tak tebal. Dia berapa 100 page macam tu je. Saya dah baca beberapa kali. So agak menarik dia punya penerangan dia dalam tu. Even saya pun dah buat video pun dalam group. Saya dah discuss dan saya dah kupas dah apa yang Anna Collins cuba sampaikan. Okay. So daripada price dengan volume, kita boleh nampak price action. Apa yang dimaksudkan dengan price action adalah apabila sesuatu price tu bergerak, sekiranya dia tidak disupport dengan volume, kita akan anggap pergerakan tersebut sebagai cacat ataupun anomali. Okey, kalau sekiranya price bergerak dan disupport dengan volume, kita akan anggap pergerakan tersebut dipanggil sebagai sah ataupun valid. And then akan ada situasi di mana kalau pergerakan harga bergerak dengan volume yang besar tapi candle kecil, dia berlaku di bahagian atas, kita boleh expect itu adalah distribution candle. Kalau dia berlaku di bawah, kita boleh expect dia adalah accumulation candle. Okay. Topik ni pun saya baru je kupas dalam grup hari tu, dalam kita punya grup ahli. Dan kalau ahli-ahli grup yang lupa ataupun belum tengok, saya punya penerangan tu boleh tengok balik. Okay. Yang bagus kalau buat video ni, kita boleh ulang-ulang. Tak faham, ulang. Kalau macam apa ni, tak sempat, pause, rewind balik, tengok balik. Itu yang bagusnya kan. Sebab kalau buat kelas yang face to face, bila dah habis kelas tu dah balik semua dah lupa dah kan. Kalau mak-mak yang datang kelas, bila dah balik rumah nampak anak pun dah lupa dah apa yang belajar kat kelas tu dah. Dah rindu kat anak kan, baru pergi kelas 1-2 jam. Okay, so macam tu. Setakat ni okay tak? Boleh faham tak? Ahli group okay tak? Dapat something. So at least dia macam refresh lah. So benda ni saya dah kupas dah dalam group, cuma just revision je lah kan untuk ahli-ahli group lah. Rakan-rakan dekat Facebook okay tak? Boleh belajar something. Untuk impact kepada pasaran ni dia kena ada macam mana kita nak cakap, dia kena ada direct, effect. Okay. Untuk support dan resistance ni insya-Allah saya akan explain dalam tajuk akan datang, topik yang ke-12. Okay, topik yang ke-12. Untuk support dan resistance ni tak semestinya garisan tu. Okay, tak semestinya kita buat garisan support and resistance sahaja. Dia ada dynamic support and resistance. Okay, dynamic support and resistance ni kita boleh gunakan moving average sebagai support and resistance. Selain daripada tu,
kita boleh gunakan Gun Square of 9. Kalau tuan-puan tak pernah dengar Gun Square of 9, saya tulislah kat sini kan. Gun Square of 9. Yang ni saya dah sebenarnya dah ada dah video yang saya letak dekat YouTube channel. Nanti tuan-puan boleh tengok balik. Okay, so tak ada apa dah saya nak, sebenarnya banyak lagi sebenarnya benda yang kita boleh kupas. And then dalam grup pun memang saya dah kupas benda ni dengan lebih detail sebenarnya. Ini just dia punya overview je secara umum. Secara umum apa itu technical analysis. Okay, secara umum sahaja apa itu technical analysis. So nak secara detailnya kita boleh pergi one by one, step by step. Kita kena buat kajian. Okay, salah satu daripada topik technical analysis ni yang penting, dia akan ada satu topik yang kita panggil indicators. Indicators ni pun penting. Okay. Indicators ni adalah confirmation daripada kita punya kajian. Sometimes bila kita kaji harga dan volume semata-mata, dia masih lagi tak mencukupi. Kita kena tambah dengan indicators. Setengah-setengah orang dia tak guna sangat indicators, tapi personally saya adalah pengguna indicator yang very heavy indicators user. Sampaikan saya terpaksa buat sendiri saya punya indicator sebab saya nak dapatkan confirmation tu yang lebih tepat berbanding dengan orang lain. That's why saya dah buat sendiri banyak indicators untuk saya dapatkan confirmation. Cara kita buat kajian sendiri. Tapi untuk tuan-puan reach that level, maksudnya sampai tahap yang tuan-puan boleh buat indikator sendiri tu memang banyaklah kena belajar kan. Even saya pun personally saya dah cakap dah sebelum ni kan, saya spend almost 20,000 lah untuk belajar semua lah kan, daripada A tu nak cakap Z pun tak habis lagi. Mungkin sekarang ni apa yang saya tahu sekarang ni, kalau saya cakap mungkin baru je A tu sampai setengah daripada 26 abjad huruf-huruf tu. Banyak lagi benda yang kita nak tahu kan. So macam itulah. Kenapa saya buat indikator sendiri? Sebab saya nak confirmation. Bila saya dah ada confirmation, baru saya boleh decide benda ni dengan lebih jelas. Sebagai contoh kan, saya tunjuklah indikator yang saya dah buat ni. Okay. Sebagai contoh macam ni. Ini saya besarkan sikit. Okay. Kalau kita gunakan yang standard, okay, yang standard technical analysis, okay, standard technical analysis. Let's say kita nak tengok trend. Okay, tuan-puan mungkin boleh gunakan channel. Okay, tuan-puan boleh gunakan channel buat trend macam tu. So kita boleh nampaklah dia berada dalam channel menurun. Okay, dia berada dalam channel menurun. Tapi itu menggunakan channel. Kalau saya tengok berdasarkan indikator yang saya dah buat, saya tak perlu buat channel pun. Sebab saya dah nampak dah di sini. Okay, daripada dia punya zone hijau ni, ni dah munculnya istilah-istilah yang saya buat sendiri ni kan. Daripada zone hijau, dia dah berubah menjadi zone merah. Okay, apabila starting je kepada zone merah, itu menunjukkan dia dah masuk dalam bearish area dan automatik kita dah tahu dia berada dalam bearish zone. Bearish zone ni merujuk kepada downtrend lah kan. Ini satu. And then untuk confirmation saya tambah lagi. Okay, saya tambah lagi yang saya panggil sebagai fish egg. Okay, saya tambah fish egg. So kalau fish egg, selagi mana dia berada di atas dia punya midline, saya boleh expect dia sebagai bullish. Bila dia dah mula drop ke bawah, dia dah jadi bearish. Tapi bila purple menjadi putih, daripada histogram purple menjadi histogram putih, dia dah menunjukkan bahawa bearish trend dia dah mula slow down. Maksudnya dia dah mula nak ada perubahan menaik ke atas. Macam tu. Okay. And then ada entry exit signal tu, itu tambah lagi lah. Untuk lebih detail lagi, saya tambah lagi. Actually dah ada sampai 13 lah indikator yang saya buat. Cuma tak perlulah guna semua sekali. Nak lebih jelas, saya gunakan lagi, saya panggil indikator sebagai RBB. RBB ni dia lebih jelas sebab kita boleh nampak. Selagi mana dia merah, maksudnya dia masih bearish lah. Okay. Once dia dah hijau macam ni,
dia dah bullish. Tu lebih jelas. Tapi ini cerita lain sebenarnya. So sebelum pergi ke sebelum tuan puan pergi ke situ, okey, kemaskan dulu yang basic. Okey, bila basic dah okey, dah pandai dah tarik garisan support, garisan resistance, bila dah mahir buat trend line amat penting. Okay. Trend line amat penting. Kena ingat ni, apa ni, trend ini penting sangat, kena ingat ni. Okay. Trend is your friend till it bend. Till ke until lah. Till trend is your friend till it bend. Selagi mana trend tu berada dalam arah dia yang betul, maksudnya kalau uptrend, selagi mana dia berada dalam uptrend tu adalah your friend. Once uptrend tu dah bend, uptrend tu dah tak jadi kita punya friend dah. Dia dah nak ambil duit kita dah. Macam tu. So good friend adalah uptrend lah. Okay? Jadikan kita punya uptrend sebagai kita punya really good friend sampailah dia dah tikam kita. So once dia dah mula bend, dah lari daripada dia punya uptrend tu, tinggalkan dia sebelum kita kena makan. Macam itulah. Okay? Tapi kalau guna indikator ni lebih cepat lah boleh nampak kan. Sebab dia dah nampak dah zone dia tu, zone merah, zone hijau tu cerita lain lah. Okay? So okay. Saya ingat saya tak ada apa dah. Saya nak share. Ali Group ada soalan tak? Rakan-rakan dekat Facebook kalau nak tanya. Kau ada soalan? Anna Colleen, buku Anna Colleen tu baca. Okay, baca. Kalau boleh ulang-ulang sampai faham. Dia penjelasan dia very simple. Okay, penjelasan dia very simple. Okay. Retailer macam itulah menjadi bahan apa ni, belasahan orang panggil kan. Sebab tu retailer kita tak boleh beat market, kita tak boleh nak bersaing dengan fund manager ataupun smart money big player yang dia punya capital dia pun billion kan. Kita capital berapa je. So apa yang kita boleh buat adalah invest in your knowledge. Okay, invest in your knowledge. Apabila kita ada ilmu, kita ada asas yang kukuh, dan dalam masa yang sama kita tambah lagi kita punya pengalaman dan kita ada support group yang bagus, benda tu akan membantu kita untuk survive dan sustain dalam pasaran. Okay, kalau tak kita kena bully lah. Okay, macam kan ada hadis Nabi tu kan, Rasulullah cakap kambing biri-biri akan dimakan oleh serigala sekiranya dia bersendirian. Apa dah debatnya? Kambing biri-biri yang terasing daripada gerombolan dia akan dimakan oleh serigala. Macam tu kan. Sebab tu boleh kalau sekiranya kita dah capai satu tahap yang kita macam dah sampai tahap ke level Kotegawa Takeshi, tak ada masalah. Trade sendiri pun dah jadi billionaire, tak ada masalah. Macam Dazenga. Tapi untuk peringkat awal, untuk kita kukuhkan kita punya knowledge, pengalaman, kita kena ada support group lah untuk discuss dan sebagainya. Sebab kadang kita shock sendiri kan, kita ingat kita betul, rupa-rupanya selama ni tak betul pun kita punya decision tu kan. So kena ada someone yang sudi untuk tegur lah. Ini sebenarnya tak betul, di sini betul, sini sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni, macam itulah. Okay? Dan kadang-kadang orang yang tegur tu pun tak adalah dia tu pandai sangat, cuma dia pernah ada pengalaman. Mungkin dia pernah ada pengalaman kena cut loss ribu-riban, so dia tahu macam tu. Okay? Okay. So saya ingat macam itulah. Macam mana nak cari entry yang bagus? Banyak cara sebenarnya nak cari entry yang bagus. Kalau saya gunakan indikator je lah. Saya dah simplify kan sebenarnya. Indikator cakap entry, indikator cakap exit. Tapi nak dapatkan entry tu valid ke tak, kena tengok dia punya indikator lain lagi. So dia akan support each others untuk dapatkan valid confirmation yang kita nak. Okay. Indikator cloud merah dan hijau tu apa nama dia, 3S UTC. Dia tak ada dekat luar. Kalau tuan puan nak pakai, kena jadi ahli grup saya dulu baru saya bagi. Okay.
So saya hanya bagi untuk ahli group sahaja. Okay, kalau selain daripada ahli group tu saya tak bagilah. So, it's not fair lah kan. Okay. So kiranya sekarang indeks tengah downtrend. Generally indeks kita buat correction. Okay, dia buat correction. So dia akan naik balik. Dia akan naik balik dan dia akan naik stronger than before. Provided kita punya political negara kita ada political stability dan kita ada jemaah menteri yang bagus, jemaah menteri yang perform, yang boleh memacu kita punya ekonomi jauh lebih ke hadapan. Sebab dalam musim COVID ni, mana-mana negara yang berjaya kawal COVID lebih awal daripada negara lain, dia menang. Okay, dia menang. Okay, ahli group tak ada soalan. Ahli group dah power-power dah semua kan. So tak payah tanya pun tak apa. Okay, so kalau tak ada soalan, so sebelum saya lupa, rakan-rakan yang belum sertai grup belajar asas saham ni, saya tampal link dekat bahagian komen, nanti tuan-puan boleh tengok kat situ. Dalam grup ni sebenarnya saya ada sediakan video-video, mungkin ramai tak perasan. Tengok yang bahagian pin message atas sekali tu, saya dah letak link video-video, tapi ni yang link yang lama lah, mungkin dah ada perubahan dan sebagainya. Tapi link-link ni akan terus ke saya punya YouTube channel. Dekat YouTube channel tu pun nanti tuan-puan boleh tengok balik. And then banyak juga video dalam ni saya dah upload. So kalau tuan-puan buka yang bahagian video ni, tekan je dekat situ, dah nampak ni video saya berenang pun ada kat sini. Itu abaikan. Ada video-video yang berkaitan dengan saham lah yang saya dah share dalam tu, yang boleh tengok balik. Okay, boleh tengok balik. Tapi kalau ada video yang tak berkaitan tu, abaikan je lah. Okay. Ada yang tanya. Setelah agak lewat nilai dia share susu 40%, apa perlu buat? Tambah ilmu dulu, jangan kelang kabut. Okay, tambah ilmu dulu. Kalau selagi mana kita tak cukup ilmu dan pengalaman, loss akan makin besar dan makin besar dan makin besar, dan kita tak tahu kenapa kita loss. Kita tak tahu kenapa kita loss. Sebenarnya kita loss sebab kita tak tahu. Okay. Itulah. Newbie memang semua orang bermula dengan newbie. Saya pun start daripada kosong. Tak ada rakyat Malaysia yang lahir-lahir je terus dah pandai dah jual beli saham, tak ada. Kecuali mak ayah dia memang hardcore traders lah, dari kecil dah ajar dia kan. Sekolah rendah, sekolah menengah dah ajar dari kecil, dia membesar dalam situasi itu, dia okey lah, dia beruntung lah. Tapi most of our community, kita punya rakan-rakan kita kan, family kita memang tak ada terdedah dengan benda ni. Kalau tuan-puan terdedah dengan pasaran saham ni, syukur sangat-sangat dah. Okay? Syukur sangat-sangat dah. So dedahkan kepada kita punya anak-anak pula, sebab ilmu ni dia mengambil masa. Kalau contoh tuan-puan plan nak gunakan duit pencen untuk melabur, masa tuan-puan pencen tu baru nak belajar ilmu melabur, jangan harap dapat melabur. So duit itu akan lebur sahaja. Kalau nak gunakan duit pencen untuk melabur, belajar dari sekarang sebelum pencen. At least spend masa 2 tahun, 3 tahun untuk belajar dulu. Dah dapat gambaran sebenar apa tu pasaran saham, baru selamat. Kalau tak, lebur je lah duit macam tu kan. Tak semestinya. Kadang kita punya indeks ni dia degil sikit, dia ikut pergerakan sendiri je. Sometimes dia ikut, sometimes dia tak ikut. So ada orang cakap indeks FBMK LCI hanya ikut 11% sahaja daripada US market. 11% sahaja dia ikut. Okay. Indikator bergerak dengan price. Kalau price on time, indikator on time lah. Kalau nak lebih cepat, boleh gunakan time frame yang kecil. Nanti akan ada satu topik yang saya akan explain detail berkenaan dengan indikator yang saya pakai ni. Okay. Indikator apa paling kerap digunakan oleh pakar-pakar trading? Tak tahulah pula, saya pun belum pakai lagi. Mungkin RSI, mungkin stochastic, mungkin moving average. So indikator ni banyak, ada beratus-ratus. Okey lah, so saya ingat sampai di situ dahulu. Oh, ada yang tanya soalan tadi nak sertai group okey. Untuk kalau sekiranya tuan-puan nak sertai group, boleh je terus ke saya punya laman web. Saya tempel je lah link laman web tu kat situ, bursatraders.com. Nanti tuan-puan tengok laman web tu lah.
Penerangan ada kat dalam tu. Okay. So sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf, dan sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Dah sampai 10.30 dah. Okay, sampai di situ dahulu. Kita tangguhkan sehingga sesi yang akan datang. Kalau nak jadi member tu lah, saya dah tipik dah laman web tu, nanti boleh check je dekat laman web tu. Okay. Kita tangguh dahulu sampai sesi yang akan datang. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.